Tragedi serangan tebuan terbaru menimpa pelajar tahun 2 bersama adiknya merupakan antara 44 kes yang dilaporkan sepanjang bulan Mei 2020 di negeri Terengganu. Selain itu, sebanyak 19 kes direkodkan pada Januari, 11 kes pada Februari, 17 kes pada Mac dan April dengan 15 kes. Negeri Darul Iman ini turut mencatatkan sebanyak 106 panggilan kecemasan membabitkan kes berkaitan tebuan dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Pihak bomba tidak menolak kemungkinan bahawa faktor cuaca merupakan punca utama kepada peningkatan kes berkaitan serangan tebuan di negeri ini. Baik, kembali dalam Malaysia hari ini, itu sedikit rangkuman situasi insiden memberikan kematian daripada sengatan tebuan 31 Mei yang lalu di Dungun, Terengganu. Seperti disebutkan, seorang kanak-kanak berusia 8 tahun meninggal dunia terkena lebih daripada 60 sengatan tebuan. Jadi dengan 106 panggilan di Terengganu sahaja yang terima oleh bomba dan penyelamat Malaysia negeri Terengganu, ya, daripada Januari hingga Mei, maknanya ini bukan kes yang boleh dianggap sebagai kes yang kecil. Dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam, Lik. Khabar? Baik, alhamdulillah. Sihat ah? Alhamdulillah. Baik. Jadi ini bertugas di Semenanjung sekarang ya? Bertugas di Semenanjung. Ya, bermula Mac yang lalu lah. Kalau dulu cakap pasal buaya aja kan. Ini tukar sikit hari ni kayaknya. Okey. Baik, kita dengar ya, sebelum ni pernah juga berlaku 2018 dan sebagainya. Bila dikatakan 106 panggilan kecemasan terima di Terengganu tu, bermakna ini 3 tahun lepas lah, saya ambil pada 2017. Secara purata kita menerima panggilan binatang berbisa, kita panggil binatang bisa lah. Okay. Kita kategorikan antara dua itu lebah dan juga tebuan. So kita merekod dia macam ni. Dan kalau tahun ini sampai semalam kita telah rekod 3,648 kes. Maksudnya pattern itu masih sama juga berbanding tahun-tahun lepas. So jumlah yang banyak kalau kita tengok. Dan kalau kita tengok by negeri pula, kita akan lihat Selangor mendominasi lah. Maksudnya Johor lebih tinggi. So 3 negeri yang dominan. Dan begitu kalau kita tengok di Terengganu ni dia sedikit unik. Sebab Terengganu, Kelantan, dia ada keadaan di mana kita panggil tebuan tanah. Okay. So tebuan tanah itu yang orang cakap selalunya menyebabkan punca berlaku kes kematian. Ya, untuk yang kes yang bomba tangani ini buat masa ini yang kita hadapi adalah untuk 3 tahun ini adalah 21 kes yang melibatkan kecederaan. Jadi kita tidak tangani yang kes kematian lah. Kebanyakan kes kematian itu selepas kes berlaku dia akan panggil bomba dan kita akan bantulah untuk musnahkan sarang. Barangkali boleh dikongsikan sikit bila disebut tebuan tanah ni, apa ciri-ciri istimewa tebuan tanah berbanding tebuan-tebuan lain atau binatang berbisa yang lain? Dia tak banyak beza kecuali dia punya bahagian abdomen itu. Dia punya komposisi antara kuning dengan hitam itu yang membezakan. Tetapi obvious dia kebanyakan kes dia bila tebuan tanah tu dia bersarang di tanah. Jadi apabila kita nak tahu di mana dia bersarang tu yang penting. Di mana dia bersarang tu yang penting. Sebab asas utama kepada binatang berbisa ni, binatang berbisa selalunya tak attack kita. Kan kalau kita tengok, kalau kita pergi pasar tu kita tengok yang ikan tu tebuan dia makan ikan tu kan, dia makan isi ikan untuk bagi ke anak dia, lava dia tu. Tak ada pula orang kena sengat. Okey, sebab maksudnya kita tak kacau dan dia pun tahu bukan sarang dia. Tetapi apabila kita kacau sarang dia tu, itu isu dia. So tebuan tanah tu dia bersarang kat tanah. Tetapi nak tahu di mana dia bersarang tu satu isu. Satu permasalahan. Ada 2-3 keadaan di mana yang kita tengok orang kena tahu di mana tebuan bersarang. Satu, kita nampak tebuan, kita nampak tebuan tu pergi. Banyak pergi satu tempat tu kan. So ada kemungkinan besar itu ada sarang dia dekat situ. Dekat pangkal pokok, dekat pokok yang berdaun lebar kan. Lagi satu, kalau di kampung lah, saya punya pengalaman lah. Kita tengok selalunya ada padang ragut kan, lembu kerbau meragut kan. Rumput keliling habis. Tiba-tiba ada satu tompok tu tak ada pula lembu ataupun kerbau nak pergi meragut kat situ. Itu yang tempat yang ada bahayalah. Sama ada tebuan ke, macam busut ke, dia macam ada kelompokan samon yang area tu, sebab dia tahu sama ada tebuan duduk situ ataupun tu jerumun. Maknanya rumput-rumput di situ macam tidak tak kacau. Yang lain dimakan kan. Kita dekat situ tu dan kita kena tengoklah pada kedua tu apa yang duduk dalam tu, sama ada mungkin ular kan, sarang ular, tedung ular.
Tapi kalau kita tengok ada tebuan masuk tu, kemungkinan besar itu ialah memang tebuan tanah lah. Okey. Tuan, dalam SOP sekiranya ada laporan ada kes disengat tebuan dan sebagainya ini, adakah SOP pihak bomba untuk mencari sarangnya ataupun bagaimana, ataupun sekadar menyelamatkan mangsa sahaja? Okey. Dia ada unik sikit. Saya nak ambil kesempatan nak terangkan kat orang ni. Apabila kita terima panggilan, ini kes dalam selalunya kalau kat rumah tu duduk dalam siling semua tu kan, kat pokok, kat tepi rumah ataupun di ujung julai siling itu. Apabila kita terima panggilan, bomba dia tidak akan datang dan cuba buat dahulu sebab waktu siang selalunya kita hadir. Jadi kita akan setkan pula untuk datang buat operasi waktu malam. Okay. Kalau kita tengok operasi, gambar-gambar operasi kita semua waktu malam. Jadi dia tidak berlaku pada hari itulah. Baik. Dan kita akan buat ialah pada malam sebab kita nak pastikan bahawa satunya apabila kita bakar ataupun kita cuba musnahkan, ada yang terlepas, dia akan kejar yang bergerak. Maksud kalau orang tu bergerak, dia akan sengatlah. Baik. Okey, kalau termasuk orang kita juga kan. Jadi kita kata nak elakkan waktu malam, kita semua off lampu dan kita cakap kalau kita bakar tu, kalau dia terkeluar pun dia tengok cahaya tu, dia akan attack cahaya tu. Datang kepada cahaya balik. Dia akan pergi cahaya tu, dia akan serang macam itulah. That's SOP lah. Dan kita memang ada pakaian khas dan kita pun tengok keadaan. Kalau keadaan lokasi itu di luar rumah bolehkan kita bakar, kita bakar. Kalau di dalam rumah, kebanyakan kita guna racun serangga lah, aerosol. So kita pun ada letakkan, contohnya satu operasi itu kena ada 3 tin kita standby. Kita takut kita dah spray besar kan, dia tak mati, kita tambah. Itu yang kita buat. Tak kala seorang itu disengat, berapa senggang masa yang diperlukan untuk keadaan dapat dikawal? Sebab katanya ada tempoh tertentu sebelum, kalau misalnya kata sengatan tu lebih daripada ataupun banyak 5-6 pun. Dia senggang masa itu kalau kita tengok kepada pengkajian yang dia lebih kurang dalam 2 jam pertama itu dia kena bawa. Baik. Sebab dia nak elakkan kepada venom tu sampai kepada jantung. Bila sampai ke jantung ada kesukaran. Tetapi dari segi jumlah sengatan itu, berapa orang ni kena dan menyebabkan itu, dia berbeza-beza. Ada orang pertamanya yang isu paling besar, ada orang tu allergic kepada sengatan. Dia kena sengat satu pun dia mungkin nak cakap ada efek lain berbeza dengan orang yang terima 5 sengatan. So itu adalah tu. Tetapi bagi saya secepatnya mungkin bawalah ke hospital dan beri penerangan kepada pihak hospital apa yang berlaku. Kadang-kadang kita nampak sengat kan, tak tahu apa, ataupun kita cakap kena sikit je ni. Dia lain seriousness dia kan. Tetapi kalau kita cakap banyak kena ni, dan pihak hospital akan ambil tindakan. Sakitlah nak cakap. Itulah dia kan. Bermakna misal kata seorang tu kena sengat, bisa tu barangkali venom tu belum sampai ke jantung, tapi alahan barangkali dia sesak nafas sebagai alahan. Jadi perlu dibawa dengan segera. Sebelum ni kita ada dengar kalau misalnya disengat tebuan atau lebah terjun dalam kolam atau sungai. Sejauh mana itu berkesan? Saya pernah buat juga. Okey. Tetapi dia punya tu rupanya tebuan tu bila dia gigit kita tu dia lekat. Dia akan melekat, ya. Dia lekat. Macam lebah dia gigit, dia tinggalkan. Dia tinggal. Tebuan tak, dia gigit, lepas tu dia boleh gigit lagi. Jadi dia point tu banyak. Jadi yang solution terbaik ialah larilah secepat yang mungkin dan dalam masa yang sama cuba keluarkan dia. Okey. Keluarkan dia berbanding pada kita menyelam tapi tak keluarkan dia, dia boleh tap. Jumlah sengatan tu tak banyak. Daripada seekor? Daripada seekor. Lebah lain. Lebah tap, tinggal, dia tak boleh lah. Tapi tebuan, dia tup. Itu yang tebuan tu orang cakap. Dia tak kata jangan dijolok sarang tebuan, sarang lebah. Dia kata jangan dijolok sarang tebuan. Orang tua-tua kita tahu dah tu. Okey. Baik. Banyak benda yang kita boleh belajar ni. Okey. Dan bila disebutkan tentang tebuan ini, dan antara lain adalah faktor cuaca juga yang memainkan peranan. Lokasi, cuaca. Okay. Saya tengok kepada lokasi jugalah. Kalau kita tengok tendensi dia, kebanyakan kawasan yang berhampiran dengan pantai, kita ada pendaratan ikan. Lepas tu kadang-kadang ikan yang kecil-kecil kan kita tak ambil kan, kita buang kan. So dia jadi makanan utama dia. Jadi makanan utama dia. Jadi bila sumber tu makanan tu cukup,
dan pembiakan dia pun cantik dan banyakkan sarang tu memang berada di kawasan pantai. Kalau kita tengok kepada kawasan-kawasan pantai, kalau Eli ada berjalan di pantai tu tengok dekat pokok ru. Okey, ya. Kan kawasan Rina tu pokok ru, ke atas tu perhati betul memang dia akan banyak sarang tebuan. Itu kesukaran pada kita juga tu sebab tinggi. Kita nak buang tu. Okey, itu cabaran kepada pihak bomba yang memang. Yep. Baik, akhir sekali, misal kata seorang ternampak sarang tebuan, adakah boleh dimusnahkan sendiri atau sebaik-baiknya walaupun sekecil mana sarang itu telefon bomba? Atau kalau nak buat sendiri macam mana? Kalau nak buat sendiri, kalau kita ni orang kampung, saya ni orang kampung lah kan. Nak buat sendiri tu pertamanya kita pastikan bahawa peralatan kita tu okey. Okey. Maksud kalau kita pakai galah tu lebih tinggi ataupun dia punya darjah kecondongan tu cukup untuk sampai ke sarang tu. Baik. Dan api tu cantik. Saiz tu cukup bakar tu kan dan ia boleh padam. Tetapi yang paling mudah sekarang ni sebab kita punya cakupan agensi ni banyak. Bomba ada, Perkhidmatan Awam ada, kami ada bomba sukarela lagi ada 400 kan di kampung-kampung. Just call 999 dan beritahu masalah tu, dia akan divertkan kepada bomba dan bomba akan tentukan siapa yang boleh pergilah. Itu saja. Ya, kalau tak pernah buat, tak yakin, hubungi pihak bomba. Ya, betul. Baik, Tuan, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak. Ringkas, ini menimbulkan kesedaran kepada kita semua supaya jangan dipandang enteng perkara-perkara seperti ini. Jangan kita tunggu ada kes kematian dilaporkan, barulah kita nak celik mata ya. Terima kasih sekali lagi yang setia Timbalan Persujaya Bomba, Tuan Nur Hisham Muhammad, pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Selamat terus menjalankan tugas. Ada cuti ya? Ada cuti? Allahu Akbar. Covid tak habis lagi ni. Sanitasi. Okey, terima kasih. Selamat tugas ya. Okay. Baik, kita berehat seketika. Selepas ni nak bercerita tentang bulan Jun ni, bulan kita raikan juga Hari Bapa. Walaupun ada kita langkah-langkah bapa yang tak perasan kan, tapi kita nak berkongsi juga kisah tentang seorang bapa yang kematian isterinya dan terpaksa menjaga anaknya dan pastinya mempunyai dugaan tersendiri juga. Selepas ini kita akan kongsikan lebih lanjut dalam Malaysia Hari Ini.